Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Cakap Masjid adalah sebuah rancangan demi menyokong membantu Masjid Al-Amin yang terletak di Teluk Belanga untuk mengumpul dana. Bersama dengan saya kita ada ustaz ni sekarang semua muda-muda ustaz-ustaz otai yang KC pernah temu bual sebelum ni, Ustaz Windu, Ustaz Nur Tijani ni kira otai lah. Otai. Kalau Ustaz Fizar tak otai Dia tak. Kira dalam kategori muda juga. Dia muda. Dia sebenarnya muda. Tapi sebelum tu KC, saya jawab salam dulu Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Mubarak KC. Ramadan Karim Masya-Allah, masya-Allah. Dia jawab tu saya baru belajar. Maklumlah. Bagus. Cakap masjid. Jadi alhamdulillah terima kasih pada anda yang sudi menonton rancangan ini dan share rancangan ini dan sudi menderma membantu Masjid Al-Amin. Sebelum tu izin saya perkenalkan saya punya partner untuk malam ini untuk kita berbincang, untuk kita berkongsi, mendengar juga mungkin penjelasan-penjelasan yang berbahagia yang berbahagia YB Ustaz Hamri ejaan macam mana? Hamrey. Yes, Hamri Muhammad. Kalau Hamri tu ada maksud tak? Basically dia berasal daripada perkataan hamura lah, merah, kemerah-merahan. So wallahu ta'ala alam. Okay. So kalau kita define lagi atau check lebih dalam, dia merah ni selalu dia berkait rapat dengan apa, terang, lepas tu dia macam garang. Tapi saya nampak garang ke? Saya tak garang kan? Tak garang. Alhamdulillah. Nampak peramah Saya buka pintu je, Ustaz buka je. Ni kat sini kasut letak dalam Jadi terima kasih Ustaz. Yang ini bagaimana dengan puasa ataupun Ramadan setakat ini? Dah lebih 2 minggu kita berpuasa Ustaz. Dah 2 minggu ke? Dah 2 minggu dah. Tak perasan? Kan? Betul. Masya Allah. Cepat masa berlalu. Betul. Jadi bagaimana dengan puasa? Kalau kita cakap sebelum ni, mungkin sebelum COVID lah kalau bulan Ramadan ni meriah majlis-majlis itu keagamaan di masjid sekarang ni semua online Ya, jadi correct. Tetap jugalah ada majlis di masjid tapi tak semua masjid KC. Ada masjid yang ditutup. Adalah atas sebab-sebab tertentu kan. Wallahu ta'alam. Saya rasa mungkin infrastruktur masjid itulah pintu mungkin masuk keluar macam mana nak mengawal orang tu susah sikit. Safe management. Yes, correct. Jadi perkara-perkara tersebut lah. Itu antara sebabnya lah. Tapi walau bagaimanapun kita bersyukurlah. Alhamdulillah. Walaupun disekat dari segi jumlah untuk solat tarawih, tetap ada peluang. Ya, betul. Dan kali ini kira nak solat tarawih ni macam nak pergi haji tau. Tapi saya rasa kira ada hikmah dia juga KC. Sebab selalu kalau kita orang awam, saya pun orang awam KC. Selalu kalau malas lah nak jadi imam lah, nak kena baca nazam lah, apa semua, selawat apa semua, kita ikut je lah kat masjid, senang. Dah ada imam, dah ada Bilal, ikut je, senang. Tapi bila kali ni kan tempat terhad, I think benda ni praktis daripada tahun lepas lagi. Sebab tahun lepas kita tak ada langsung tak ada nak pergi ke masjid tutup. So tahun ni pun sama juga KC. Adalah few individu yang kelang kabut. Ustaz, ada tak guidance untuk sembahyang tarawih ke apa semua? Apa nak baca, niat macam mana, perkara-perkara tersebut tu semualah dia minta. So nak prepare. So I think it's good lah. It's good that kita berkawan dalam himpunan kawan-kawan tu ada seorang ustaz lah so jadi rujukan kan. Kadang-kadang jadi mangsa juga lah. Yang boleh datang rumah. Faham lah dia datang rumah. Anak aku baru ni lah, kau boleh bacakan doa tak? Ya sayang, ni anak saya ni. Ya. Hello. Hari ni Ustaz, perbincangan kita bulan Ramadan ni kan, InsyaAllah dengan tajuk dia. Tajuk dia panggil apa tahu? Ayah pergi, harta kata mari. Selalu KC saya dengar rumah kata pergi, kubur kata mari. Ini lain ni. Ini lain Jadi untuk pengetahuan anda, Ustaz Hamri ni berkelulusan daripada Universiti Al-Azhar pada tahun 2007 Saya balik tahun 2007. Dan dalam fakulti apa ni Ustaz? Saya ambil Islamic Law and Jurisprudence. Syariah. Bunyi cim. Tapi sebenarnya syariah. Sekali lagi apa? Islamic Law and Jurisprudence. Jadi syariah lah selok belok tentang syariah, tentang rumah tangga, harta, faraid,
tentang itu semualah. Jadi InsyaAllah. memang tepatlah orang untuk saya tanyakan soalan-soalan. Tapi tak semua juga Casey. Kita macam kita kata doktor kan. Doktor ada bahagian masing-masing. Okay. So kita ada pakar mungkin, hati. Dia pakar bedah juga. Dia bedah hati. Dia bedah juga bedah bawah pinggang. So dia macam tu lah. Awak bedah apa pula? Saya entahlah nak bedah apa Kita tengok hari ni apa kita cerita nanti. Okey. Jadi dengan tajuk Ayah Pergi Harta Kata Mari, yang bermaksud ni dari pandangan saya ni maknanya ayah ni dah meninggal. Jadi bila seorang suami yang ada harta, yang ada kerja di Singapura ni, kalau cakap harta ni termasuklah CPF, kan, termasuklah wang simpanan dalam bank, termasuklah mungkin investment, termasuklah duit insurans, dan banyak lagi lah. Maknanya dalam sini bila seorang lelaki tu meninggal dunia, seorang ayah meninggal dunia, harta-harta ni, pembahagian harta, rumah kata mari. Yang pertama ni cakap pasal rumah dululah. Setahu saya kalau saya salah, Ustaz boleh tolong betulkan. Okay. Sebelum ini yang saya belajar ni, harta ni harus dibagikan kepada iaitu adik-beradik, gedebak-gedebuk dan anak-anak semualah. Itu dalam satu lingkungan lah. Isteri dalam hal ini mendapat las rumah. Tentang rumah ni pula, isteri tak ada hak pun mendapat rumah, dan harta rumah ni akan diambil oleh mereka yang tergolong dalam adik-beradik ataupun dalam anak lah. Kalau tak ada anak tu, adik-beradik yang dapat lah. Jadi menimbulkan satu kekeliruan, ketidakselesaan dalam masyarakat kita apabila balu ni tidak ada tempat tinggal, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz nak terangkan tentang hal tu. I think kalau kita lihat balik kepada hukum wasiat ni, dia berbalik kepada perbincangan faraid lah dalam agama. And kalau kita lihat sejarah faraid ni atau perwasiatan, dia sebelum zaman Nabi lagi dah ada. Zaman jahiliah, dia bermula daripada zaman jahiliah. But the system of zaman jahiliah ni, bila dia cerita pasal wasiat atau faraid, dia a bit bias, kita kata. I mean into the context, kita cakap bias lah. But during that time, the culture, perhaps the understanding is like that. So they are very much orang kata yang boleh diterima lah. And tapi orang, untuk kita konteks zaman sekarang, kita pandang ni tak boleh ni. Okay, because dia sebelah pihak saja. Yang mana kalau kita lihat zaman jahiliah, yang menerima wasiat atau faraid ni cuma bahagian lelaki je. Kita je dapat Fakisi. Orang perempuan tak dapat. Tapi bila datang Islam, Islam cuba berlaku adil. Makanya ketetapan faraid ni adalah suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita kata dia hukum Allah, hukum Al-Quran yang Allah dah tetapkan, apa maksudnya tu, Kisi? Itu benda yang wajib. Yes, correct. Benda wajib. Because I foresee benda ni kadang-kadang masyarakat kita masih lagi kurang. Kita tak kata dia kurang pemahaman. Mungkin dia faham, tapi mungkin ada isu di sebalik perkara yang berlaku. Ada perbalahan di antara adik-beradik ke apa ke, maka dia sampai menyebabkan kepada faraid tu terhalang kepada yang berhak menerimanya. Jadi sebenarnya ada hukum hakam lah yang harus dipatuhi lah. By right, kalau suami meninggal, harta-harta tu, kalau Ustaz kadang mungkin Ustaz kalau beringat ni, dia mengikut urutan macam mana tu? Kalau ada anak lelaki ke, anak perempuan ke, adik-beradik ke, mak lelaki ke, macam mana? Dia kalau kita nak, biasanya disebabkan pertalian darah lah. Dan yang kedua adalah disebabkan perkahwinan. Perkahwinan is basically suami atau isteri. I mean kalau kita nak cerita pasal bahagian ni, panjang Kisi. Siapa yang dapat dulu? Basically anak yang laki. Paling kuat anak lelaki lah. Sebab ansabah. Ansabah tu apa? Ansabah tu maksudnya yang berbaki. So basically bila dia dapat ansabah yang berbaki ni, keturunan anak lelaki ni kuat Kisi. Maksudnya dia boleh menghajabkan atau dia boleh tolak tepi semua yang lain untuk daripada terima harta pusaka tersebut. Maknanya kalau dia seorang, dia dapat seorang lah. Tapi kalau dia ada adik-beradik perempuan, dia share embong adik-beradik je. Tapi so yang ni share ni, dia secara peribadi share atau termaktub dalam hukum?
Share ni maksudnya memang lidzakari mislu hazil unsayain, Allah sebut. Lidzakari mislu hazil unsayain, bagi setiap anak lelaki itu bahagian dia seperti 2 bahagian anak perempuan. Tapi kita kena faham lah in terms of kenapa Allah bagi lelaki lebih ni, tanggungjawab dia lebih. Seperti kita tahu, anak lelaki ni kalau dah berumah tangga, ibu dia adalah tanggungjawab dia. Yes, jadi sebab itulah, itu antara sebabnya kemungkinan kenapa harta tu dia dapat lebih sikit, kerana tanggungjawab ibu tu dia yang dipertanggungjawabkan. Adik-beradik pun sama, adik-beradik perempuan dia, dia pun juga dipertanggungjawabkan. Kalau kita nampak dari satu sudut, dia seorang dapat harta, tapi kita kena tengok menyeluruh, Ustaz. Dia juga boleh masuk neraka kerana ibu dengan adik-adik dia. Seram pula kes cakap macam tu. Allah. Jadi maka itu So betul, kita sama-sama doa Casey, semoga kita terhindar lah, dan kita Allah lindung kita daripada kita terdetik dalam jiwa kita ni, daripada kita nak menghalang hak orang lain. Sebab Al-Quran sebut dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan yang amat, Allah kecam basically. Hashtag Allah kecam, para penonton dengar. Allah kecam orang yang memakan harta secara batil. Batil batil. Maksudnya kita halang hak orang, kita makan duit orang, duit lagi-lagi kalau duit anak yatim dan sebagainya lah. Sebab kat sini kalau kita lihat apa yang nak ditekankan adalah dalam faraid ni kita lihat kongsi-mengungsi, berkasih sayang, sharing, rahmah antara satu sama lain. Sebab itulah hakikat kehidupan kita. Yes. Jadi kita balik kepada pemberian harta tu, anak lelaki dapat dan anak perempuan dululah. Pertalian darah tu lebih rapat lagi lah. Jadi kalau tak ada anak, mungkin ada anak perempuan aja dulu. Macam mana kalau ada anak perempuan tapi ada adik-beradik lelaki? Adik-beradik lelaki. Dia kalau ada anak perempuan, mana anak yang perempuan ni biasanya dia punya pembahagian harta dia punya share portion lah, kita kata can be 2/3, can be 1/6, can be sharing of the balance of half also. So dia ada beberapa bahagian dia. Yang paling mudah ni Casey, kalau kita tengok ada kematian dalam family, the first thing yang saya advise atau kita nak buat apa, kita nak buat, kita nak tahu, because kita nak tetapkan hak masing-masing. The best thing is that we go to, kalau tak silap saya, website Mahkamah Syariah, atau you just type in Faraid calculator. You will be directed to Mahkamah Syariah punya website. Dekat situ you can key in. So basically siapa meninggal? My dad. You key in the deceased is basically my father. Then you key in lah siapa yang tinggal. Yang the family members. Yourself, abang, adik, bapa beramai, mak, atuk, nenek, siapa-siapa. So it will automatically generate the calculation for you. And from there, basically you can officially submit to Mahkamah Syariah, and it will issue a certificates of so-called inheritance, something like that. So that is binded. Binded. Yes. Because bukan setakat fill up kosong betul. That is binded, satu. So if anything happen in future, someone else come to claim for the harta, for the money, the wealth, they cannot contest. Or if they really want to contest, naik court lah. Jadi bagus jugalah kalau awal-awal adakah mungkin dia ada banyak situasi sebenarnya pembahagian harta ni. Kadang-kadang dia confuse kerana keadaan keluarga tersebut lah. Contohlah ada pula yang mana yang ayah dia ni dijaga oleh adik perempuan. Abang dia langsung tak kisah. Daripada ayah dia sihat sampailah ayah sakit, masuk hospital, keluar masuk hospital, pergi dialysis, mungkin adik semua settle payment. Tapi bila Pak Faraid, abang kata, oh ni hak aku ni. Itu Ustaz pernah berdepan kes-kes macam tu Di classical issues biasa dengar. Ada pula kes yang
mungkin adik-beradik sakit, mungkin abang ke kakak sakit, atau macam contoh saya sakit sebab this is something yang saya berdepan live. Arwah tersebut sakit. Okay. So dia decide untuk tak nak bagi harta dia okay, bila dia meninggal untuk kepada adik-beradik dia. And even dia meninggal tu pun dia rahsiakan daripada adik-beradik, family members. Meninggal boleh rahsia? Macam mana nak meninggal rahsia So basically apa yang jadi, dia sakit KC. So dia terlantar dekat hospital. So yang jaga ni pun I think so called dia punya good friend ke apa ke yang selalu keep in touch atau visit her dekat hospital, everything apa semua. Okay. So dia minta dia wasiatkan atau dia wasiatkan harta dia tu to the channel, all the CPF, okay, to some organisation, okay. Let's keep it discreet lah. Correct. Okay. Some organisation, and dia punya request pun upon dia mati meninggal pun dia tak nak adik-beradik dia tahu. So okey lah, yang menjaga dia tu kira menghormati permintaan dia pun tak bilang. Okay. So kita bantu dia. So bila disolatkan di masjid Pusat Rahman, tak ada orang gizi. Yang ada tukang urus jenazah, suami isteri yang menjaga dia tu dengan anak perempuan dia. Dan kemudian saya datang, saya tengok tak ada orang. So saya terpaksa activate kawan-kawan yang ada dekat area pusara tu. Sebab pusara pun sebelah pun ada office exhumation kan. So activate member, boleh tolong tak nanti nak masukkan jenazah dekat lahat, everything apa semua. So bila lepas ke bumi KC, okay, this is very tragic lah bagi saya. Okay, apa yang berlaku? Yang jaga dia tu, akak tu cakap, saya buka handphone arwah, dia dalam message tu ada letak kakak dia atau adik kepada arwah tu pun baru meninggal. Saya pusing KC, saya pusing. Ni lahat dia punya kubur dia dah tanam tu. Saya pusing. Saya cari 2-3 round saya cari, tak jumpa. Kawan saya datang, Bal, tolong cari Bal. Nama, info semua ada lah. Betul. Kira memang betul. Okay, dia cakap betul lah, ini kakak dia. Okay. So kira macam kakak dia meninggal. So macam adik-beradik macam tak ada communication, tak tahu everything apa semua. Saya fikir sedih ni. Sedih satu KC. Tragic pun tragic, kira macam Allahu Rabbi, macam mana ni? So kita pun tak tahulah apa masalah mereka. Ya, betul. Tapi juga adakah patut kita Ustaz dalam hal ini kena patuh, hormati satu hal. Betul. Hormati permintaan lain, tapi patuh permintaan yang si mati melalui lisan. Macam dia kata, aku mati, duit aku nak gini, harta aku dalam bank kat sini. Patuh tu lisan, ataupun menghormati dia. Macam mana Ustaz? Maksudnya sebaliknya kita still contact family members apa semua. Sebab kita cerita pasal faraid kan. Kalau kita patuh, maknanya kalau kita patuh kita kena ikut faraid lah. Kalau kita menghormati dia, kita kena ikut cara lisan dia lah. Hormat, sebab itu demi last request. Betul. Jadi mana satu Ustaz? Susah juga nak jawab benda ni, because al-muslim, Nabi sebut al-muslim ala syuruti. Apa maksudnya? Maksud dia apa? Okay, al-muslim ala syuruti, orang Islam ni dia berpegang pada syarat-syarat. Maksudnya dia berpegang pada kata-kata. Sebab kalau kita balik kepada hadis lain pula, okay, idza wa'ada kadzaba, antara tanda-tanda orang munafik. Tapi maksudnya bila kita nak cerita pasal ni semua, okay, adakah kita berpatuh pada perkara yang ingkar, kepada ingkar. So betul ke salah? So kalau tanya saya, okay, sebab saya pesanlah dekat individu yang terkait rapat dengan arwah tadi itu, okay, I mean the money has been channeled to that organisation. Basically that organisation is yang bagi saya dia terima duit tu. Okay, saya pun dah sampaikan pesanan. Okay, to me it's wrong. Okay, dia tak nak bagi harta dia, duit faraid dia kepada adik-beradik. Totally wrong. Sebab dia dah langgar hukum Tuhan. Semoga Allah ampunkan dosa dia. Okay, dan it's up to you guys lah.
Okay, saya pesan, it's up to you guys, okay, the organisation, okay, to discuss and to contact the family members on pertaining to this matter lah, basically. Yeah. Jadi benda ni berat Ustaz Berat. Nak dia tak ada macam satu formula yang mudah. Correct. Saya walaupun setuju. kita ada hukum, correct, tapi keadaan dia berbeza Ustaz. Ya. Jadi kalau kita nak letak ni, boleh bergaduh Ustaz pasal harta Boleh gaduh, betul. Besar ni Sebab ada dulu kawan saya juga dulu kerja kat masjid. Kira dia ustazah juga. Bapak dia meninggal. Okay. So dia lepas selang sehari ke atau beberapa hari atau seminggu, pak cik dia datang. Sebab dia seorang je anak perempuan. Dia anak perempuan seorang. So basically ada pak cik, so harta tu akan pergi kepada, the portion akan pergi kepada adik-beradik lah, adik-beradik semati, kan? Sebab tak ada yang menghalang, iaitu asabah tadi, anak lelaki. Okay. So dia datang, dia cakap, "Bri, pak cik aku datang ni, kalau ikut kata orang Melayu, kubur bapak aku merah lagi, babe." Rumput pun belum tumbuh. Tapi I mean when it comes to hak, okay, kita kata still tetap hak lah. Aku simpati dengan kau. Memang kita kata memang actually tak patut lah pak cik kau, kalau ia pun berpada-pada lah. Dia datang after a day ke two, terus kita tuntut hak dia. So dekat sini ni kita apa yang kita nak sebenarnya kita nak lihat Akhlak manusia. Tu satu. Akhlak satu. Lepas tu ihsan kita. Ihsan. Sebab what mold us as being a good Muslim. Basically kalau kita lihat kepada hadis Jibril yang Nabi pernah sampaikan, ketika Nabi duduk bersama Jibril, duduk bersama sahabat, Jibril datang in a form of human kan. So Jibril tanyakan beberapa soalan. Apa itu Islam, apa itu iman, okay. Kemudian apa itu ihsan. So dia tanya macam Ustaz, suara dia macam Jibril. Apa itu Islam? Apa itu? Jibril. Ini macam malam seram je ni. Kena tanya Ustaz Syafi'i. Sebab Ustaz Syafi'i ada program kan, malaikat. Jadi dia macam orang lah suara dia. Orang in a form of man. Apa purpose Jibril tanya pada Rasulullah? Basically to teach of being a good Muslim lah, kita kata in essence lah, atau in a short form kita kata to be a good Muslim. Sebab be a good Muslim, okay, rukun Islam, what is rukun Islam? Okay, kita patuh pada agama, syariat, everything apa tu semua. Okay, rukun iman, apa rukun iman? Kita beriman kepada sesuatu yang kita tak nampak. Okay, kita percaya qada dan qadar. Okay, kita percaya pada malaikat dan sebagainya. Dan kemudian ihsan, what is basically ihsan? Anta'budallah ka antara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Okay, to submit to Allah as though that you see him, though you do not see him, he sees you. Now, can you define that in a word for me, Casey? Itu soalan cepu mas. Maknanya bertakwa. Takwa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Saya tak kata salah Casey. Dia tak ada jawapan yang salah dekat sini. Tapi kalau kita lihat, okay, meaning it is being conscious. Anta'budallah, kita sembah Allah seolah kita melihat, walaupun kita tak melihat Allah, Allah melihat kita. Meaning that kita tahu at any point of time, wherever we are, kat mana pun kita berada, Allah sentiasa melihat. Build up kita be conscious. So hablum minallah wa hablum minan nas. Okay, perhubungan kita dengan Allah, perhubungan kita dengan manusia. So itu kita sebagai khalifah, kita nak sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ni, kita nak kena faham the role of us here. So kita build up kita punya relationship dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak build up kita punya relationship dengan manusia, pun susah juga. Sebab saya baru 2-3 hari lepas saya dengar kes, kira masa macam ini kes mualaf lah. Dia cerita ni dekat Radio Aikim. Okay, dia cerita dia baru masuk Islam 2 time. Okay, sekali tak biasa tangan ada tattoo. Okay, so dia dikecam. Saya rasa di rancangan Ustaz Fadli pun ada juga sebut kan pasal Muhammad pakai tattoo sembahyang. Dia kena kecam. Ada kan. Saya tengok semalam sikit. Saya nak tengok ambil feeling kan. Macam mana program ni kan. So basically, yes, ibadah satu perkara, okay, dan kemudian perhubungan kita dengan manusia. Sebab yang mualaf tu sebut apa tau? Yes, kau pergi masjid,
kau nak tunjuk kau baik, okay, tapi hakikatnya kau kecam orang, kau hina orang. So how does that balance of us being a good Muslim? So bila kita balik and kita baca Fatihah dalam solat kita, KC, okay, selalu saya cuma nak sentuh sikit je, okay, bab Bismillahirrahmanirrahim. Okay, what is Bismillahirrahmanirrahim? What is Bismillah to you? Bismillah, pembuka segala bacaan. Apa-apalah. I mean, we have been taught from our youngest days. Okay, kalau budak nak makan pun nenek suap, Bismillah. siapa baca Bismillah? Siapa Nenek baca Bismillah? baca Bismillah. So siapa makan? Baca Bismillah. Nak naik nenek kereta, baca kan. nak angkat barang berat, Bismillah. Macam semua kita baca Bismillah kan. But kalau kita lihat Bismillah to itself is basically, it can be broken into two parts. Okay, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Basically, it is an introduction of Allah Subhanahu Wa Taala. Allah introduced Himself without showing Himself. So, mendalam tu Ustaz. Saya tiba-tiba macam boom, macam tiba-tiba ada background sikit. Okay. So, an introduction. Macam tadi Casey introduce saya tadi awal tadi. Okay. Saya tak popular kan, Casey. Orang banyak tak kenal saya. So hari ni Casey introduce saya. So basically this is a proper way in establishing a relationship. Kita YouTube ni pun, apa pun, podcast ke apa, still kita build relationship, betul tak? So dekat situ tu satu introduction. And Ar-Rahman Ar-Rahim basically it touch the introduction of sifat-sifat Allah. So kenapa Allah pilih sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa tak sifat Allah yang lain? Kerana itu mungkin lebih dekat dengan manusia. Correct. Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang ni, okay, dia selalu duduk kat mana? Dekat dengan hati. Okay. Okay, introduction of Allah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, okay, in the name of Allah, dengan nama Allah. Allah introduce Himself without showing Himself. So, how to find Allah? We use our logic. So this is the two main element in life that we need to balance up. Kita gunakan ini kedua ni, okay, untuk kita balance dalam kehidupan kita. Jadi berbalik pada cerita kawan ustaz tadi, yang mana tiba-tiba dia anak perempuan, satu-satunya anak dalam keluarga, ayah dia meninggal, baru saja dikebumikan, pak cik dia datang, memang tak salah. Betul. Hak dia. Dan tapi kawan kena terima yang itu memang hak dia. Correct. Itu memang termaktub dalam hukum. Akan tetapi apa Ustaz? Okay, kita cerita tadi, okay, berpada-pada lah. Maksud apa yang saya nak sampaikan tadi tu, ihsan tu, I mean, orang dalam kesedihan, dalam grief lah kita kata, okay, and saya cakap dengan dia, at the end of the day, saya cakap, you got no choice lah. Orang baru kehilangan, sedih, nak urus ni, nak urus tu, banyak urusan yang dia perlu lakukan sebenarnya. And kita faham, okay, proses jual rumah ni bukan senang kan, Kisi ya? Ya, betul. Dia at least makan paling cepat apa? Maybe tengoklah jual rumah pada siapa. Jual rumah dengan HDB cepatlah. Jual, tapi harga dia harga pasaran lah. Jual rumah dengan pembeli, harga dia lain sikit lah. Tinggi, boleh dapat tinggi sikit kan. Dia ada komisen ke? Jadi tengoklah macam mana keadaan. So proses dia tu memakan masa. So saya kira kalau kita nak tuntut hak kita pun, kita perlu tuntut hak kita dengan ihsan lah. Dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Santunan lah. Santunan tu saya kira itu paling penting. Pada pandangan saya lah, hak memang hak. Tapi sebagai seorang manusia, kita tengok kepentingan kita dalam keluarga tu. Kalau kita rasa kita tak diperlukan, tak penting, jangan kita serahkanlah kepada orang yang telah menjaga arwah tu kan, daripada dia sakit sampai dia meninggal dunia. Tiba-tiba kita datang sekali-sekala, mana hak aku? Itu satu perkara lah yang bila dia macam ni lah, bila bab nak harta ikut hukum ini macam saya pernah dengar je. Bila nak kahwin ikut hukum, bila bab solat tak ikut. Kan ikut hukum. Dan saya rasa kalau orang tu adalah orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dia akan ada ihsan kat dalam hati dia, kerana dia tahu walaupun ini hukum hak dia, tapi
baru meninggal. Aku tak perlu duit ni. Aku dah rasa bersyukur dengan apa yang aku ada. Kan? Jadi aku tak payahlah nak sibuk-sibuk. Itu kecuali kalau orang tu betul-betul lah dalam kategori memerlukan sangat kan? Jadi pun mesti ada ihsan, tunggulah. Ya, betul-betul Gizi. Dia kalau dia sekalipun dalam keadaan dia terdesak ke, dia memerlukan ke apa ke, saya kira adab, akhlak, santunan tu sangat penting. Okay. Sebab kalau kita lihat, okay, this is part of faraid ni is part of wealth management lah. One of the thing is that kita nak apa kita kata, intipati tu kita nak semaikan kasih sayang, okay, memberi keadilan kepada semua orang, okay, agar semua orang dapat mengecapi orang kata nikmat lah, secebis nikmat yang Allah kurniakan ke atas kita di dunia ini. So kena baik-baik. Okey. Dan berbalik pada topik kita pula. Yes. Itu tadi saja tentang harta lah. Memang banyak ni nak cakap ni. Ini rumah pula. Yes. Balu sekarang ni suami dah meninggal, dia balu, dia ada anak perempuan. Kemudian harta rumah tu biasalah. Kalau mengikut fatwa hukum, rumah tu kena dijual. Yes. Harta daripada proceed tu, sales proceed tu, cakaplah dapat 200,000 untung, kena bagi pada mengikut urutan lah, hak-hak masing-masing. Dan kadang-kadang balu ni menjadi mangsa keadaan apabila tak ada tempat tinggal. Orang tak kisah tau, jual je lah. Ini hukum ini hukum tak ada macam kasih, okey tak apa, kau tinggal rumah ni 2 tahun. Yes. Abang kasih kau tinggal rumah ni 2 tahun. Dan 2 tahun ni kau pergilah cari rumah yang lain. Ataupun cuba bina semula hidup kau. Downsize ke. Downsize kan. Kemudian apa yang kau boleh kasih pada adik-beradik, kita ambil lah. Ini tak ada. Terus jual rumah ni, hukum ni. Tak jual. Aku nak hak aku, bagi cepat bagi. Astagfirullah, apa nak jadi dengan Islam ni? Ya Allah, ni hukum. Ni tapi Casey, apa yang kita cerita tadi ni, this was before. Dah ada perubahan Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Apakah perubahan dari segi pemberian ataupun penjualan rumah yang pernah didiami oleh arwah dan balunya? Basically kalau kita lihat, okay, MUIS, okay, dah ubah dia punya fatwa. Which is, kalau kita lihat, this is fatwa 2019. Okay. I think this is quite recent lah. Okay, and it's a good thing lah. I attended dia punya discussion because it's part of ARS punya program. So saya attend lah, nak clock in time orang kata kan. Biasalah, ustaz pun ada clocking time Dulu DJ pun ada. Okay, saya attended and that point of time I think Sahibul Samaha Mufti, the ex-Mufti Dr. Fadris was there to give a bit of pencerahan, apa nak ada siapa nak tanya soalan ke apa. So in essence, okay, fatwa yang dikeluarkan oleh MUIS, dia telah merubah, okay, yang mana kita kalau kita beli rumah, biasanya kita ada joint tenancy dan lagi satu tenancy in common. Yes. Okay. So basically fatwa dah jelaskan yang mana kalau si mati meninggalkan balu, okay, maka hak rumah tersebut tu secara automatically dia akan pergi kepada yang survivor. So meaning kalau kita lihat dekat sini ni, sebelum tu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So I think there's a lot of reason lah. Okay. So meaning kalau kita lihat, the good thing about this fatwa, basically it protects the survivor punya kepentingan. I think rumah is one of the necessity lah. Betul. Tempat berlindung. It's part of maqasid syariah kalau kita bincangkan dari sudut syariah perspektif lah. What is maqasid syariah? Basically the objective of syariat. Kenapa syariat tu datang kepada kita? So basically part of it is, kita kata daripada sudut, dia ada 3 kategori. Okay, dia ada necessity, dia ada satu lagi hajiat, tahsiniat. Hajiat is something yang berkaitan dengan keperluan. Dan yang tahsiniat ni kira macam luxury lah orang kata. Okay. So necessity macam needs. Kita kata needs lah. Okay. Dengan satu luxury lah. Kita kata kita boleh kata luxury lah. Kita kalau dapat ni kira macam tambahan bonus lah. Okay. Macam sikit hari saya ingat dialog siapa entah. Saya pakai kereta kecil je, tapi Casey dia kereta kecil, kereta apa tau? Mini Cooper. Kecil juga. Dia punya tawaduk macam tu. So saya punya rumah kecil je. Rumah dia dekat Orchard. Satu bilik satu hall. Ayan
Ion di atas. Ion di atas. Bila kita lihat kepada maqasid ni, okey, yang daruriyah ni, okay, the necessity yang perlu sangat, we need to protect tu, okay. Dia ada 5 perkara, okay. Part of it lah, saya tak payah sebut semua lah. Antaranya harta, agama lah, agama, harta, nyawa. So benda-benda ni semua dia termasuk daripada perkara yang sangat-sangat penting yang kita perlu jaga. So kepentingan orang ni untuk berlindung dari panas, hujan, ini merupakan satu keperluan dalam kehidupan. So tempat dia berlindung lah. Dia tak boleh macam memang tak boleh hidup seperti biasa kalau tak ada tempat berteduh. Yes, correct. Jadi sekarang ini fatwa ini telah pun dikeluarkan pada tahun 2019 bahawasanya kalau seorang balu ditinggalkan suaminya kerana meninggal dunia, harta dulu sebelum fatwa ni, harta rumah tu patut dijual dan duit tu kena kasih adik-beradik. Rumah tu is part of faraid. Tapi sekarang ni exception. Saya rasa satu perkara yang baik. Dan Ustaz, saya nak tanyalah, siapa yang keluarkan fatwa-fatwa ni? Adakah seorang individu ataupun mungkin yang keluarkan fatwa, ni ada beberapa orang ulama duduk ke, ataupun ini dari konteks Singapura macam mana Ustaz? Basically kalau kita tengok the fatwa ni, it's consensus from fatwa board lah. Okay, and fatwa board ni pun normally it comprise of mufti, asatizah mampan yang senior, okay, asatizah yang muda. So dia bukan diorang ada beberapa mungkin minggu berdebat lah tentang kadang bulan. Bulan. It depends on the topic kerumitan lah. Yes, kerumitan topik tersebut. Okay, so how deep nak kena discuss. Walaupun saya bukan ahli jawatan kuasa atau ahli fatwa, adalah members yang pernah duduk dekat fatwa board. Jadi dia berkongsi pengalaman. Jadi ini perkara bukan saya rasa ni satu keputusan yang dibuat dalam 1-2 malam. Ya, dia bukan. Okey, ni tak boleh, tolong tukar. Tak boleh. Macam undang-undang kat Singapura. Dia nak jatuhkan satu undang-undang, PMD nak kena ban. Dia macam-macam dia macam debate dekat ni apa orang panggil parlimen. Ada debate tu, debate ni. Tapi kalau nak ban tu macam mana, apakah kesalahan dia, kesilapan. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Sebelum sebuah fatwa tu disahkan supaya boleh digunakan dalam konteks Singapura lah. Jadi alhamdulillah, mungkin kalau kita nak cakap lebih lanjut, kita akan sambung di episod seterusnya bersama dengan Ustaz iaitu Syariah. Ustaz Syariah lain gitu bunyi. Ustaz Hamri. Ustaz Hamri Syariah. Tak payah lagi sih macam awkward gitu dengar yang kat belakang tu. Ustaz Hamri Shah. Sedap Shah tu apa? Syariah. Tetap nak juga tau. Jadi insya-Allah lah. Dan sebenarnya rancangan Cakap Masjid ni kita sembang-sembang sebenarnya Ustaz untuk membantu Masjid Al-Amin. Dan kalau kita lihat ni, Masjid Al-Amin ni kan memerlukan bantuan, dan anda boleh bantu masjid di bulan Ramadan ni berlipat kali ganda ganjaran yang bakal anda terima. Mungkin Ustaz nak wawarkan untuk mereka terus memberikan sokongan kepada Masjid Al-Amin ni. Saya sangat mengalu-alukan bantuan, sokongan para jemaah dan para pendengar, orang-orang Islam kita. Saya dulu, disclaimer lah, saya dulu staff Masjid Al-Amin. Saya pernah bekerja di Masjid Al-Amin. Okay, saya kira tahun 2010, 2011. Kemudian saya sambung belajar 2 tahun. Saya balik 2013 pun saya sambung sekejap. Okay, so saya pernah bekerja di sana, dan kini saya masih lagi orang kata apa, datang ke masjid, sembahyang Jumaat, sembahyang tarawih, dan kita dapat lihatlah keadaan bumbung masjid yang agak usang. Okay, so saya mohon, saya seru kepada anda-anda semua yang berada di sana, di luar sana, untuk hulurkan bantuan, tolong masjid kita. InsyaAllah ni bulan Ramadan, bulan baik, InsyaAllah Allah ganti dengan yang lebih baik, dan Allah tambah lagi, Allah kurniakan rezeki yang banyak. Amin insyaAllah. Jadi masjid juga ada menyediakan, selain daripada bank transfer, informasi akan saya kongsi dalam description box, dan juga dekat bawah video ni nanti, bank transfer
transfer boleh pay now Ustaz. Jadi masjid juga ada mengeluarkan kurma ajwa. Kalau anda lihat kotak dia cantik, ada gambar masjid. Yes. Kemudian kurma ajwa Al-Madinah, yang ini boleh dapatkan satu kotak $22 Ustaz. Yes. Dan kalau beli 5 kotak $100 saja, jimat $10. Correct. Kemudian penghantaran untuk 5 kotak ni ke atas percuma. Kalau tak kena charge lah $8 setiap penghantaran. Masya Allah. Dan beli 5 kotak ni buat apa ke sih? Kasih orang lah. Kita akan kembali sebentar nanti untuk sesi rakaman selanjutnya bersama dengan yang berbagai Ustaz Amri. Assalamualaikum.